Assalamualaikum guys, welcome back to Boise. So guys, pada episod kali ini kita akan sambung lagi kisah meremang Boise. Nah, dah lama gila kita tangguh dan Boise tangguh cerita kisah seram Boise ni pada korang. Sebab yang hari tu yang first dan terakhir kita orang post berkenaan rumah lama kita orang. So untuk episod kali ni sis akan ceritakan pengalaman sis. So untuk episod kali ni sis akan kongsikan dengan korang kisah seram sis dekat sebuah camp PRKN. Tapi sebelum tu guys, kita akan ubah mood lampu kita macam biasa. So 1, 2, 3 start. Okay guys, kisah ni berlaku pada tahun lingkungan 2014 ke 2015 macam tu. Sis dapat offer untuk pergi ke PRKN. Kan biasa kan kita form 5, dia lepas dia form 5 akan dapat offer untuk pergi ke sebuah camp PRKN. Dia siapa-siapa yang terpilih je lah. Untuk korang, untuk information korang, dekat Malaysia ni dia memang ada camp PRKN, tapi dah lama lah. Waktu sis pergi camp PRKN ni, ini adalah camp PRKN batch yang terakhir guys. So memang waktu sis pergi tu, lepas je camp tu memang dah tak ada dah batch seterusnya, sebab dia dah stop macam tu. Sis tak sure sebab pada sekarang ni masih ada lagi ke tak camp tu. Camp PRKN yang sis pergi ni dia dekat atas bukit tau guys. Kalau nak pergi dekat camp ni memang kena lalu bukit yang tinggi betul tau, macam korang pergi dekat Cameron Highland tu kan. Tapi memang kalau dekat camp tu dia memang lagi tinggi, lagi steep daripada bukit yang dekat Genting tu. Sebab waktu sis nak pergi situ naik bas, kan biasa kan parents akan hantar dekat macam pusat berkumpul je. So pihak PRKN yang akan bawa kita ke camp tu. So waktu nak naik bas tu memang agak steep lah dia punya jalan tu nak pergi naik tu. So memang dekat kawasan tu penuh hutan tau. Dan dekat situ memang ada beberapa macam dom je lah. Lepas tu dia ada tempat makan, tapi memang keseluruhan tempat tu memang hutan. So kisah seram ni bermula waktu kita orang rokol waktu maghrib. Okay, selalunya dekat PRKN ni, kalau korang yang pernah pergi, bila kita nak pergi solat maghrib tu, kita akan rokol dulu. So rokol tu maksudnya kita akan pergi beratur, berbaris kan, berbaris dekat padang kawat tu, dan ketua company dia akan kira satu persatu sebelum kita masuk pergi solat dekat surau. So waktu kita orang tengah kumpul tu guys, tu dah kira-kira satu kan, ketua company kira okey 1, 2, 3 kan, maksudnya masing-masing tengah masuk baris. Okey, tiba-tiba guys ada salah seorang budak tu, sis tak sure daripada company mana, sebab dekat PRKN ni dia ada macam dia ada 4 buah company tau guys. Dia ada company Alpha, Beta, Charlie, Delta. So ada 4 company. So sis tak sure daripada company mana budak ni. Tiba-tiba waktu kita orang tengah rokol ni, tengah kumpul, tengah duk kira satu ni, nak tunggu azan maghrib dan nak ke surau. Okay, tiba-tiba dia ni menjerit tau guys. Dia macam kena histeria tiba-tiba kat situ sebelum maghrib tu. Bila dia dah kena histeria tu guys, so semua orang panik kan. So dia punya ketua company tu angkat lah, ada 2 orang kan, ketua company dengan penolong dia duk papah dia nak naik dekat atas pentas. So dekat padang kawat tu dia ada macam pentas kat atas. So kat bawah ni kita nak berbaris kan, padang kawat. So dia punya ketua company tu duk papah dia nak pergi kat atas lah. Tapi waktu nak papah tu, tiba-tiba dia nak termuntah tau guys. Kan dekat kita punya padang kawat tu, kiri kanan dia ada macam tanaman pokok macam tu kan. So dia muntah dekat tepi tanaman pokok tu guys. Ada yang katakan dia muntah darah, tapi sis tak sure lah sama ada benda tu betul ke tak. Sebab waktu sis nampak tu, sis kan group company Delta, so paling belakang sekali. So tak nampak sangat dia muntah tu apa. Tapi menurut cerita daripada ahli company lain, dia muntah darah guys waktu dia kena rasa. Lepas dia muntah darah tu guys, cepat-cepat dia punya ketua company tu duk papah dia kat atas tau. Okay, waktu dia kat atas tu, dia dibaringkan lah dekat atas stage tu. Waktu dia dibaringkan tu guys, dia macam mengilai-ngilai tau waktu maghrib tu, waktu sebelum maghrib tu. So waktu tu semua memang panik gila tau. Bila dah panik tu guys, cikgu pun suruh semua pergi ke surau tau. Tak kira lah yang period ataupun tak period. Sebab kalau biasanya bila dah rokok maghrib tu, mana-mana yang period dia akan masuk ke dom. Tapi untuk yang boleh solat dia akan terus ke surau. Tapi malam tu
kan. Maghrib tu semua pergi surau untuk baca Yasin tau. Semua macam dalam keadaan takut lah. Sis waktu tu macam terkejut gila sebab tak pernah lagi berlaku depan mata macam tu. Dia dengan muntah dia, dengan dia mengilai-ngilai waktu tu, memang scary gila tau. Kalau korang ada kat tempat tu, saya rasa memang akan kejut gila lah time tu. Lepas je cikgu dah suruh semua pergi kan, duk masuk-masuk surau. So cikgu pun suruh ahli ketua company dia ni pergi, papa dia pergi tempat bilik kesihatan lah untuk dapatkan rawatan. So budak ni, dia keesokan harinya guys, budak ni dia dihantar pulang oleh pihak PLKN sebab dia ni dikatakan ada sejarah dia tersendiri lah. Sebelum dia datang ke PLKN ni, dia pernah kena histeria macam ni. So sebelum ni dia dah pernah dimasuki oleh makhluk-makhluk halus ni lah. So bila kat PLKN tu kan tempat hutan kan, memang tempat makhluk halus ni. So dia cepat lah kena benda-benda macam ni. So dia pun kena hantar pulang. PLKN call mak dia, call parents dia, dia dihantar pulang dan tak perlu lagi kembali. Maksudnya dia tak payah dah nak menjalani camp PLKN tu lah. Okay guys, kisah yang kedua guys, dia berturutan tau, daripada kisah yang budak ni kena histeria ni ke kisah yang kedua ni. Okay, kisah kedua ni memang kisah paling menyeramkan lah bagi sis. Sebab kisah ni berlaku dekat diri sis ni. Kisah ni berlaku waktu malam lepas kita orang dah siap rokol malam, dah siap sapa semua. So semua masuk dorm. Okay, waktu nak tidur tu lah benda ni berlaku guys. So guys, kisah ni berlaku dekat dorm sis. Okay, dekat dorm kita orang tu ditempatkan 6 orang tau dalam dorm tu. So sis punya katil dekat paling hujung sekali. Dia ada pintu tau, pintu. Lepas tu katil dia ada 2. Maknanya satu katil, lepas tu dia akan menghadap sama sendiri. So dia ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So katil sis dekat sini tau, dekat belah sini. So waktu malam tu sis macam penat gila lah. So memang semua penat and so tidur lah. So sis memang tidur, memang betul-betul tidur situ menghadap katil kawan sis yang dekat depan pintu tu, yang dekat sini ni pintu. Lepas tu dia ada kat sini tau. So waktu sis dah macam nak lena tu, tiba-tiba terlelap. Okay, waktu terlelap tu sis mimpi tau. Mimpi tempat yang sama, dekat atas katil yang sama, pandang tempat yang sama. Kau faham tak? Sis tak tahulah sama ada benda tu mimpi ataupun reality. Dia macam antara dua dunia tau waktu tu. Sis tak sure, tapi benda tu berlaku malam tu tau. Sis tak sure sama ada sis mimpi ataupun sis terjaga tau waktu tu. Okay, waktu sis tengah mimpi lah kan, waktu tu sis pandang dekat katil kawan sis ni tau. Memang pandang dekat arah katil dia. So bila sis pandang tu, memang sis ada nampak satu lembaga putih tau guys. Lembaga tu sis tak tahu, maybe pontianak ke kan, langsung sis tak tahu. Tapi waktu sis pandang tu, dia tengah membungkuk macam orang rukuk nak solat tu kan, membungkuk macam tu. Dia membungkuk kan. So bila dia bungkuk tu, sis memang pandang dia lah. Sis macam, apa benda ni kan dalam mimpi tu lah, macam benda ni kan, dia ni siapa? So bila sis pandang tu, tiba-tiba dia tegak, terus dia berdiri macam kaku gila tau. Dia berdiri tegak macam tu. So sis macam terkejut lah, macam terpandang dia punya, memang terpandang betul lah dia punya muka tu. Sis masih ingat lagi, memang buruk gila. Sis tak boleh nak lupa sampai sekarang. So bila sis terpandang tu, tiba-tiba dia memang pandang ke arah sis tau. Dia memang pandang. So sis terkejut gila. Dan bila dia pandang tu, makin lama dia makin dekat. Dia memang dekat muka betul tau. Lepas tu sis terus terpejam mata, terpejam. Lepas tu terus terjaga daripada mimpi tu. So bila lepas terjaga tu guys, memang sis ada dekat tempat yang sama, terpandang katil yang sama, katil kawan sis tu. Memang tempat yang sama tau sis duduk. So sebab tu sis masih confused lagi, adakah benda yang sis nampak tu betul ataupun mimpi. Sebab dia memang nampak real gila tau. Kalau korang pernah alami benda ni, korang komen dekat bawah. Sebab memang nampak real gila. Sis tak pasti sama ada benda tu betul atau tidak sampai sekarang guys. Dan lembaga putih tu memang mengerikan lah. Dia macam rupa wujud perempuan. Saya tak tahulah, tapi benda tu berlaku lepas je seorang budak ni kena rasuk tau kat tempat tu. Okay guys, kita pergi kepada kisah yang ketiga. Okay, kisah ketiga ni adalah kisah di mana berlaku dekat dorm juga tau guys.
Okay, dekat dom kita orang tu, memang belakang dom sis tu memang totally hutan tau. Sebab kita orang dapat dom yang memang paling belakang sekali. Sebab company Delta, dia ikut company tau. Company Alpha, dom paling depan. Company Beta, dia dekat yang kedua, Charlie ketiga, dan Delta yang keempat. So sis punya dom memang yang paling hujung sekali di akhir. So belakang tu dah tak ada apa-apa. Memang hutan tebal gila guys. So benda ni berlaku waktu sis tidur dekat dom tu lagi. Okay, waktu kita dah penat kan, dah penat balik daripada roll call malam, main siapa semua. So kita pun tidur, semua tidur, dah tutup lampu tidur. Okay, tiba-tiba guys, waktu malam tu dalam pukul 2-3 macam tu lah, tiba-tiba sis terjaga tau guys. Sebab sis dengar anjing macam menyalak kuat gila guys. Dia menyalak macam lain macam tau. Dia punya menyalak tu macam kuat sangat. Dia macam bergaduh, yang macam bunyi anjing yang menyalak yang menyeramkan. Faham tak? Dia bukan macam anjing biasa tau. So menyebabkan sis terjaga tau. Waktu tu sis takut gila guys. Takut gila sampai sis kerubung tau. Muka sis dengan selimut yang ada kat katil tu. Okay, malam tu lepas sis serubung tu, okay, boleh tidur sampai esok pagi. Tapi bila esok pagi tu, sis ceritalah dekat kawan dom sis tu, yang macam korang ada tak dengar malam tadi ada bunyi macam anjing kan. Lepas tu dia cakap macam tak ada pula, macam semua tidur lena guys. Waktu malam tu diorang macam semua cakap tak ada dengar pun bunyi tu. Dan bunyi tu sis je dengar. Dan untuk pengetahuan korang, dekat situ memang tak ada siapa pun belanjing, dan tak ada anjing lah situ yang pentingnya. Dan sis tak tahu dari mana bunyi anjing tu. So guys, tu sajalah kisah seram daripada sis, okay, yang berlaku dekat camp PLKN yang sis tak boleh lupakan sampai sekarang tau. Terutamanya budak yang kena histeria, yang muntah darah tu, dengan sosok lembaga putih yang sis nampak antara mimpi ke realiti. So benda tu berlaku serentak waktu sis jalankan aktiviti dekat PLKN tu. Memang sangat menyeramkan guys, dengan kawasan dekat situ yang memang kata semua totally hutan tau. Dia dekat atas bukit, tempat dia je, tempat PLKN je dekat situ. Yang lainnya semua hutan. Lepas tu dia ada dom satu macam tu. Dan memang itu adalah pengalaman yang sis tak boleh lupakan sampai hari ni. Okay guys, jangan lupa tekan button like, comment, like dan subscribe. Dan jangan lupa ikuti Instagram Voices yang ada dekat sini guys. Okay, ikut ramai-ramai supaya korang boleh tanyakan soalan ataupun nak berkongsi cerita seram. Okay guys, episod sampai di sini saja. Siap sedia untuk dihantui. Bye.